حرك القلوب لذكر الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Pertama-tama salam ta'zim penghormatan kita ucapkan kepada pengurusi Surau Taman Bertab Setia dan seluruh ahli jawatan kuasa surau yang bertuah ini dan seluruh penduduk-penduduk di kawasan ini. Begitu pula salam ta'zim penghormatan kita aturkan kepada para habaib, khususnya para syiban kita. Ala ra'si Sayyidi Al-Walid Al-Habib Abdul Rahman Al-Qadri, Sayyidi Al-Walid Al-Habib Mustafa Al-Aidarus, dan para habaib lainnya yang tidak dapat kami sebutkan untuk mereka sewaktu. Juga bersama kita guru kita yang kita cintai, yang mulia Al-Habib Mustafa Al-Haddar dan yang mulia Al-Habib Ali Al-Madihij yang akan bermusafir esok pagi. Kita doakan keselamatan beliau dan kebahagiaan beliau di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa salam penghormatan kita ucapkan kepada yang berhormat, yang kita cintai, Tuan Haji Bakri bin Jamaluddin di tengah-tengah kesibukan dapat hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan langkah-langkah beliau disyafaati dan dinazrah oleh Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bersama kita ayahanda Tuan Haji Pak Anda, insyaAllah, yang bersama kita para hadirin, para hadirat, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya tidak perlulah saya berbicara kerana kita telah dihujani oleh hujan-hujan ilmu daripada guru kita Al-Habib Ali Al-Madihij dan dengan kehadiran guru kita Al-Habib Mustafa Al-Haddar. Walaupun saya sepatutnya tidak berbicara dengan kehadiran beliau, tapi atas permintaan yang mulia Al-Habib Hasan Al-Ghadri, terpaksa saya tunaikan permintaan beliau. Mudah-mudahan yang keseluruhan yang dibuka, yang sebelumnya ini yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat menjadi manfaat untuk saya dan para hadirin, para mustami'in, amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Al-Imam Bagi bin Makhlad rahimahullah, sang mempunyai kitab musnad. Walaupun musnadnya tidak tercetak, tapi kata Al-Imam Mubarak Furi dan kitab Tahfatul Ahwadi beliau pernah temukan di dalam perpustakaan di Berlin, di Jerman. Beliau adalah seorang ahli hadis Al-Hafidh Abu Abdurrahman Bagi bin Makhlad yang merupakan pengarang tafsir yang amat hebat, tafsir Bagi bin Makhlad. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullah wa ghafara lahu, beliau berkata, menurut pengamatan beliau tidak ada kitab tafsir yang pernah beliau baca dan pernah beliau lihat. Beliau hidup pada tahun 1046 Masihi meninggalnya, maknanya lebih kurang 1000 tahun silam. Pada zaman beliau, kata beliau, beliau tidak pernah melihat sebuah tafsir yang pernah dikarang sebegitu indah dan sebegitu hebat semisal tafsir Bagi bin Makhlad. Kalaupun ada, yang hampir menyainginya adalah tafsir Al-Imam Muhibbuddin At-Tabari rahimahullah, sang mempunyai kitab tafsir Tabari. Bagi bin Makhlad, beliau di dalam tafsirnya, sebelum beliau mengarang tafsir, beliau banyak mengembara di dunia Islam ini. Daripada negerinya, tempat kelahiran beliau di Cordoba atau Cordoba di Spanyol. Ketika mana beliau telah menghabiskan waktunya menuntut ilmu, mengkaji hadis-hadis daripada para ulama, terdengar di telinga beliau seorang muhaddis dunia yang amat terkenal, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sang mempunyai kitab musnad yang telah menghafal lebih daripada 1 juta hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi sayang, Imam Ahmad bin Hanbal tinggal jauh daripada negeri beliau, daripada Cordoba, daripada Spain. Kerana Imam Ahmad tinggal di Baghdad, di Iraq, berapa ribu kilometer itu. Tapi dek kerana cintakan ilmu, dek kerana sanggup korbankan waktu, cari waktu untuk Rasulullah SAW, untuk talabul hadis, mencari ilmu hadis, beliau gagahkan dirinya menyeberang lautan, menyeberang benua, menuju ke negeri Baghdad untuk berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tadi yang mulia guru kita Habib Ali marah-marah kepada kita, saya tak ingat ikut tuan-tuan. Beliau marah-marah kerana melihat tentang situasi umat Islam yang tak sanggup bagi waktu untuk Nabi Muhammad SAW. Cari waktu, kata beliau, cari waktu untuk Rasulullah, bukan Rasulullah cari waktu untuk kita.
Ini telah dicontohkan dengan baiknya oleh imam kita, Imam Baghi bin Makhlad rahimahullah. Beliau cari waktu, cari usaha, menyeberang lautan, menyeberang benua demi menuntut ilmu hadis Nabi besar Muhammad ibn Abdullah SAW. Sehinggalah setelah waktu yang panjang, sampailah beliau ke negeri Baghdad dan beliau ingin menuntut ilmu daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sedih telah datang menimpa beliau. Karena pada hari beliau sampai di kota Baghdad, Imam Ahmad sedang berstatus tawanan rumah. Beliau telah dipenjara dalam rumah oleh pemimpin Islam pada zaman itu karena beliau tidak mau akur dengan pendapat pemimpin Islam yang mengatakan Quran itu adalah makhluk, bukan kalamun qadim. Hadirin hadirat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal sebelum dipenjarakan dan sebelum diseksa di dalam penjara, beliau dikenakan tahanan rumah oleh pemimpin Islam pada zaman itu dan beliau dilarang keras menyebarkan ilmu, meriwayatkan hadis kepada siapapun itu. Maka ketika Baghi bin Makhlad rahimahullah mendengar berita tersebut, sedih yang amat sangat beliau. Ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer beliau mengembara hanya untuk mendengar hadis daripada Imamul Muslimin Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tetapi tidak berjaya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah itu beliau sampai di depan rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, saya wahai Tuan Imam adalah seorang pengembara yang datang daripada Spanyol, daripada Cordoba, mendengar nama harum Paduka, ingin menuntut ilmu daripada Paduka. Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendengar lebih bersedih lagi. Karena seperti mana kita tahu Imam Ahmad dan para ulama-ulama ahlul hadis, mereka tahu betul pesan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para ahli-ahli hadis. Wahai ulama-ulama umatku, nanti setelah kewafatanku akan datang para penuntut ilmu daripada seberang laut. Kalau kamu bertemu dengan mereka, sampaikan salamku untuk mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita melihat watak-watak ahli hadis, watak-watak para ulama. Mereka amat menyayangi, mereka amat menyanjungi para penuntut ilmu, para penuntut hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya mereka apabila kedatangan para penuntut ilmu, mereka mengatakan marhaban bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai orang-orang mulia yang Nabi jauh-jauh hari telah memberikan wasiat kepada kami untuk memuliakan mereka, yaitu para penuntut ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Bersedih Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, saya tidak dapat menunaikan permintaan kamu walaupun kamu datang daripada jauh, kerana saya sedang diberi sekatan untuk mengajar, untuk memberikan ilmu. Tauliah saya telah dicabut, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hadirin hadirat, cuba kita lihat ketulusan hati imam kita, ketulusan hati orang-orang tua kita di dalam menggali ilmu, di dalam memberikan waktu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan inisiatif, memberikan syur kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kalau Paduka terlarang, kalau Paduka diharamkan untuk mengajarkan ilmu kepada orang yang datang menuntut ilmu, dan di sana sini ada mata-mata yang memerhatikan Paduka, bagaimana kalau saya menukar saya punya penampilan? Ini imam besar, ini ulama besar, pimpinan ulama di Cordoba pada zamannya. Hadirin hadirat, sang mempunyai kitab tafsir yang hebat, yang dipuji oleh Ibn Hazm. Tidak ada kitab tafsir yang pernah dikarang di dalam dunia Islam lebih hebat daripada karangan Baghi bin Makhlad rahimahullah. Ulama besar, ketika mana ingin untuk menuntut ilmu, beliau memberikan syur. Bagaimana kalau hamba datang ke rumah tuan setiap hari berpakaian dengan pakaian para pengemis, para peminta sedekah. Hadirin hadirat, seorang ulama besar yang hebat sanggup menukar pakaian kebesarannya, memakai pakaian kehinaan, pakaian peminta sedekah. Kita bayangkan hari ini Habib kita Habib Ali dengan handsome-nya, dengan bercahayanya, dengan pakaian kebesaran ulamanya, suruh Habib ni pakai selojin, suruh pakai cap tu, betul tak? Lepas tu rambut buat macam pang. Sanggup tak sanggup? Tak mungkin sanggup, satu aib besar. Tetapi demi kerana cintakan Nabi, demi kerana nak bagi waktu untuk Rasulullah SAW, dia sanggup berubah penampilan dia. Dia tokoh ulama, berpakaian dengan pakaian peminta sedekah, dengan compang-campingnya. Setiap hari beliau daripada tempat beliau tinggal, beliau akan pergi ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, menutup kepalanya dengan kain dan memegang tongkat, memakai pakaian pengemis. A'tuni mas'alati, a'tuni, sedekahlah kepada saya. Berlakon jadi peminta sedekah. Hadirin hadirat, ulama berlakon jadi peminta sedekah, tapi bukan nak minta duit, bukan nak minta harta kamu, bukan, tapi nak mengemis hadis Nabi Muhammad, nak mengemis ilmu Nabi Muhammad
sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, sehingga beliau berjaya mengelabui mata-mata kerajaan pada zaman itu sehingga mereka tidak menyangka Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan hadis. Setiap kali beliau datang di rumah Imam Ahmad berpura-pura sebagai peminta sedekah, saat Imam Ahmad memberikan sesuatu kepada beliau, Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada gurunya kepada gurunya, gurunya kepada para tabi'in, tabi'in kepada para sahabat, sehinggalah daripada lisan suci Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, dalam waktu yang lama berlangsunglah kehidupan bagi bin Makhlad bersama gurunya Imam Ahmad bin Hanbal sebagai berlaku seolah-olah peminta sedekah diberi sedekah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sehinggalah sampailah berlaku waktu dicabutnya, diangkat larangan Imam Ahmad mengajar di kota Basrah pada saat, di kota Baghdad pada saat itu beliau bebas kembali mengajar seperti sedia kala. Pada saat itu berhimpunlah para ulama-ulama, murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang jumlahnya amat banyak, puluhan ribu hadirin hadirat. Imam Ahmad bin Hanbal bagi tahu kepada murid-muridnya seraya menunjuk kepada Bagi bin Makhlad. Beliau mengatakan hadza mimman yantabiqu alaihi lafzatu talibul ilmi haqqan. Ini dia wahai murid-muridku, ini dia wahai para ulama-ulama lelaki yang berada di hadapan kamu ini, satu-satunya lelaki yang layak dan patut dan wajar untuknya diberikan lafaz talibul ilmi haqqan. Para penuntut ilmu Nabi Muhammad yang sebenar-benar layak sebagai penuntut ilmu, hadirin hadirat. Bagi bin Makhlad radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam tafsirnya salah satu riwayat beliau mengatakan iblis laknatullah alaih tidak pernah melaung, tidak pernah menjerit, tidak pernah bersedih, tidak pernah menangis lebih dahsyat daripada 4 perkara. Yang pertama, iblis laknatullah alaih meraung arba'a rannat. Meraung yang pertama adalah hina lu'ina, ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya ke atas engkau wahai iblis laknatku, kata Allah, sehingga hari kiamat. Maka ketika dia dilaknat oleh Allah, dia menangis teresak-esaknya, dia meraung sekuat-kuatnya kerana sedih yang amat sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, hina uhbita ilal ard, ketika dia diusir daripada syurga menuju ke muka bumi ini, dia meraung dan menangis sejadi-jadinya. Tidak ada kesedihan yang melebihi kesedihan ia saat itu, hadirin hadirat. Dan yang ketiga, kata Bagi bin Makhlad radhiyallahu ta'ala anhu, iblis laknatullah alaih menangis sejadi-jadinya, bersedih sesedih-sedihnya hina wulida Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, sang kekasih hati kita dilahirkan dan diputrakan oleh benda suci Siti Aminah radhiyallahu anha wa alaihi salam pada malam-malam semisal malam kita, malam-malam bulan Rabiul Awal. Menjerit dan menangis iblis atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Di dalam waktu yang sama, di dalam detik yang sama, orang-orang pilihan Allah, manusia-manusia mulia pilihan Allah, makhluk-makhluk mulia ciptaan Allah, kesemuanya bergembira dengan Nabi Muhammad, bergembira dengan keputraan Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Jangankan kata kaum mukminin, jangankan kata para anbiya, para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang agung, binatang-binatang gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dalam Maulid Syekh Abdurrahman Al-Hafidh Ad-Daibai rahimahullah, ketika mana beliau meruayatkan kegembiraan semesta alam menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, beliau berkata fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu lillah tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Beliau mengatakan pada detik saat Allah izinkan bunda suci Siti Aminah melahirkan dan memputrakan Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, jangankan kata istana Kisra terbelah, jangankan kata berhala-berhala terjungkir, tersungkur di atas muka bumi, tetapi arasy Allah yang maha agung ikut bergoncang, ikut bergoyang, ikut berjoget, istibsyaran, taraban wastibsyara, kerana gembira yang amat sangat akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Langit-langit di ufuk langit kesemuanya diterangi cahaya kerana bergembira. Allah perintahkan pintu-pintu syurga jangan ada satu tertutup, jangan ada satu dikunci. Iftahu abwabal jinan kullaha, bukalah seluruh pintu-pintu syurga. Syurga bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Bahkan dikatakan seluruh malaikat-malaikat bertempik dengan suara girang gemirang, girang yang amat sangat, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seluruh semesta alam bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, dengan kemunculan Nabi Muhammad. Dan Allah muliakan manusia-manusia yang ada di akhir zaman. Mereka berada di bawah daerah orang-orang mulia ini. Kita yang ada pada saat ini bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kitalah yang digolongkan di dalam daerah mereka yang mulia, Fariqur Rahman, kelompok-kelompok yang dikasihi oleh Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Tapi seperti mana kita tahu tadi, Iblis laknatullah alaih bersedih, Iblis laknatullah alaih menangis sejadi-jadinya karena benci, karena sedih akan kelahiran Rasulullah, akan keputeraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ada di tengah-tengah kita orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut berbenci, ikut bersedih dengan perayaan-perayaan Maulid Nabi Muhammad Ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, kerana natijahnya dia akan dihimpunkan di dalam fariqus syaitan, firqah setan-setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, iblis bersedih, menangis menjadi-jadinya adalah hina unzilat suratul Fatihah. Ketika Allah turunkan suratul Fatihah kepada Nabi Muhammad, menangis sejadi-jadinya iblis laknatullah alaih. Hadirin hadirat, dikatakan oleh Al-Imam Suhaili dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, beliau mengatakan apa? Pada malam baginda sallallahu alaihi wasallam diputerakan, pada malam baginda Nabi SAW dilahirkan, lebih kurang 16 minit sebelum azan subuh berkumandang, pada saat itu iblis meraung dan menangis, sehingga daripada tangisannya yang amat dahsyat, seluruh bala tenteranya, seluruh menteri-menterinya, seluruh pengikut-pengikutnya, setan-setan yang ada di seluruh semesta alam berhimpun di hadapan iblis, bertanya kepada pimpinan tertinggi mereka, wahai maharaja kami iblis laknatullah alaih, apa yang menyebabkan engkau menangis sejadi-jadinya pada saat itu? Pada saat ini dijawab oleh iblis, wahai rakyatku, wahai bala tenteraku, wahai seluruh syaitan-syaitan yang ada di muka bumi dan di semesta alam ini, ketahuilah kamu, inna hadhil lailah, pada malam ini qad wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dilahirkan dan diputerakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yufsidu alaina amrana, bayi yang dilahirkan pada saat ini akan membinasakan seluruh usaha kita, menyesatkan seluruh umat manusia. Tadi kita dengar malaikat yang menjaga neraka berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, seorang demi seorang paduka tarik keluarkan daripada neraka, paduka tidak tinggalkan seorang pun daripada umatmu, tak ada jatah satu pun untuk kami. Kata malaikat-malaikat yang menjaga neraka kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang ditarik oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang ditarik, dikeluarkan oleh Rasulullah daripada neraka adalah orang-orang jahat, orang-orang ahli maksiat, orang-orang busuk, orang-orang yang terpengaruh dengan ajakan-ajakan iblis. Tetapi dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syafa'atuhul uzma wa wasilatuhul uzma kepada kita, seorang demi seorang daripada kita yang telah terpengaruh dengan bujukan-bujukan syaitan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah Rasulullah Muhammad ibn Abdullah SAW. Inilah yang dikatakan oleh iblis pada malam kelahiran Nabi Muhammad, pada seluruh bala tenteranya telah lahir seorang bayi, yang mana dengan wujudnya bayi ini segala usaha kita menyesatkan Bani Adam, segala usaha kita menyesatkan manusia-manusia agar kekal di dalam neraka Allah telah dibatalkan, telah dibinasakan oleh bayi tersebut. Maka pada saat itu seluruh menteri-menteri kepada iblis, seluruh tentera-tentera iblis berkata kepada pimpinan tertingginya iblis laknatullah alaih, wahai tuanku, halla ba'atha ahadana na'khudhuh, apakah paduka tidak arahkan salah seorang di antara kami? Ini tentera bukan tentera Amerika, bukan tentera Malaysia, bukan tentera Indonesia, tetapi tentera iblis laknatullah alaih. Hadirin hadirat, cuba kita bayangkan kedahsyatannya, kekuasaannya, kekuatannya yang sangat dahsyat. Hadirin hadirat, tentera-tentera iblis mengajukan, kenapa paduka wahai iblis laknatullah alaih tidak mengirim salah seorang di antara kami untuk menculik atau membunuh Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Apa kata iblis? La taqata lakum bihi sallallahu alaihi wasallam, kamu seorang pun tidak ada yang mampu untuk merosakkan, untuk mengganggu, untuk membinasakan bayi tersebut Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana iblis telah berkata hal itu kepada bala tentera jin dan syaitan kesemuanya, maka mereka berkata, antalah ya iblis, antalah, kalau begitu hanya engkau seorang saja yang mampu untuk membinasakan Muhammad, untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dijawab oleh iblis, sa'uhawil, aku akan berusaha semampu mungkin mencelakakan bayi tersebut. Detik itu juga iblis bersama dengan bala tenteranya datang ke kota Mekah, di rumah benda suci Siti Aminah alaihissalam,
untuk cuba membunuh Nabi Muhammad, untuk cuba merasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa ala alihi yang masih bayi, yang belum turun wahyu Quran kepada Sayyidina Muhammad. Tapi cuba lihat keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa ala alihi. Inayahnya Allah kepada Nabi Muhammad bukan hanya saat beliau berdakwah, inayahnya Allah subhanahu kepada Nabi Muhammad bukan hanya saat turun wahyu kepada beliau, semenjak bayi lagi Allah telah memberikan inayah khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa ala alihi. Demi Allah, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada ayahanda bondanya, kepada datuk nenek moyangnya, kepada leluhurnya, Allah memberikan inayah khasah kepada mereka-mereka yang mulia ini, sehingga dikatakan tidak ada seorang pun daripada kalangan leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa ala alihi yang melahirkan keturunan daripada as-sifah, daripada perzinahan. Bahkan tidak ada seorang pun di kalangan leluhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada seorang di kalangan mereka yang sembah berhala atau mencirikan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain dan tidak bukan inayah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa ala alihi. Ketika mana iblis telah mendekat kepada bayi suci Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan malaikat Jibril turun daripada arasnya Allah Subhanahu wa taala, berada di hadapan kepala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka alaihi wa ala alihi. Ketika mana Jibril sampai di hadapan bayi suci Muhammad dan dia melihat iblis laknatullah alaih ingin mencelakakan Rasulullah, ingin membunuh Nabi Muhammad supaya tidak ada cahaya iman, supaya tidak ada cahaya la ilaha illallah untuk selama-lamanya. Saat itu Jibril alaihi salam menendang dan terajang kepada iblis laknatullah alaih, sehingga diriwayatkan fa'alqahu ila ardi Aden, tercampak jauh sejauh 1400 km ke negeri Aden. Hadirin hadirat, bayangkan Allah perintahkan malaikat Jibril menendang dan mencampakkan iblis laknatullah alaih, jauh tercampak, dan sekali kena tendang dan sekali kena terajang, dia punya serik sampai hari ini. Hadirin hadirat, tak berani ganggu Nabi Muhammad, tak berani cuba membunuh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Inilah dia kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lahirnya Rasulullah muncul golongan-golongan mulia yang mencintai Rasulullah, berbahagia dengan dakwah Rasulullah, yang memberikan seluruh waktunya untuk Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan-golongan Fariqur Rahman. Dan dalam masa yang sama kelahiran Nabi Muhammad, muncul pula golongan-golongan Fariqus Syaitan yang benci Nabi Muhammad, yang ingin membunuh Nabi Muhammad, yang ingin memadamkan cahaya dakwah Nabi Muhammad, yang ingin mematikan syariat Nabi Muhammad, yang tidak memiliki cita-cita untuk meninggikan syariat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada golongan Fariqus Syaitan ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil fajr wa bil Rabbana anfa'na bima 'allamtana ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbal Alamin, Allahumma ya Allah kama yassarta alaina ya Allah hudur hadzal majlis ya Allah. Faisir alaina al-hudur amama Rasulillah SAW fil mahsyar ya Allah wa fil barzakh ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.